Rahmat Pasir Gudang, 10 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Speaker kerana memberi izin saya dari Pasir Gudang untuk membahaskan Belanjawan 2021 ini. Dalam bahasan saya ini, saya bagikan kepada 5 perkara. Yang pertama, saya ingin nyatakan perkara-perkara yang baik dalam belanjawan ini. Yang kedua, saya ingin kemukakan perkara yang perlu dipindah. Dan yang ketiga, saya ingin nyatakan apa yang saya muskil, tak puas hati dalam belanjawan ini. Dan yang keempat, jika sempat masa, saya ingin nyatakan apa yang saya bantah dalam belanjawan ini. Dan yang kelima, apa yang saya syorkan. 5 perkara ini, Tuan Speaker, adalah berdasarkan daripada semakan saya terhadap buku yang tebal ini, Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2021. Maknanya saya ingin mengupas dengan penuh bertanggungjawab. Yang pertama, saya secara ikhlas nyatakan dalam belanjawan ini yang telah dibentangkan ada yang baik, yang perlu disokong. Mula-mula saya nyatakan bahawa jumlah belanjawan ini besar, 323 bilion. Jumlah yang besar itu bukan satu isu. Baik, dalam keadaan kita menghadapi pelbagai masalah sekarang, pandemik, COVID-19 dan sebagainya, yang jadi isunya ialah bagaimana wang sebesar itu diagih-agihkan. Bantuan kepada golongan B40 bagus, kepada nelayan, petani, penternak, pekerja. Program subsidi upah bagus, saya sokong. Program prihatin, penjana dan sebagainya. Benda yang baik ini kita sokong. Ada dalam belanjawan ini. Tetapi sekarang ialah apa yang saya sampai kepada perkara yang kedua. Apa yang perlu dipindah? Tuan Speaker, selepas mengkaji dokumen anggaran belanjawan ini, saya dapati bahawa peruntukan tabung COVID-19 hanya sekadar 17 bilion ringgit saja. Bagi saya, jumlah ini kecil, tak cukup. Daripada 323 bilion, 17 bilion saja untuk wang COVID. Merupakan lebih kurang 5% saja. Jadi saya ada cadangan, Timbalan Menteri Keuangan ada di sini. Kita bukan nak cari wang yang lain. Ada dalam peruntukan ini, iaitu perbelanjaan perbelanjaan pembangunan sebanyak 17 bilion pembangunan. Pembangunan 71 bilion. Daripada 71 bilion, 2 bilion untuk luar jangka, contingency. Manakala 69 bilion itu ialah perbelanjaan pembangunan. Tahun yang lepas, lebih kurang 50-51 bilion. Saya cadangkan, kalau kita nak lawan COVID ini, wang 17 bilion COVID itu perlu ditambah. Bagaimana nak tambah? Saya cadangkan bahawa peruntukan pembangunan itu kita kekalkan sebanyak 50 bilion. 69 tolak 50, kita ada 19 bilion. 19 bilion ini, Tuan Speaker, kita tambah kepada 17 bilion tadi, sudah jadi 36 bilion. Kalau kita ada wang COVID sebanyak 36 bilion, 3 bilion kita boleh bagi untuk vaksin, 3 bilion untuk mass test, ujian rakyat seberapa ramai ini, swab test ini. Kemudian 10 bilion lagi kita upgrade tentang kesihatan
operasi kesihatan. Ada lebih 20 bilion lagi daripada wang COVID ini kita boleh gunakan untuk teruskan subsidi upah. Kita bagi cash pada rakyat yang perlu dan kita bagi rakyat pekerja-pekerja yang terjejas supaya mereka tak payahlah keluarkan wang EPF mereka. Tak payah. Kalau kita dapat adjust, kenapa tak perlu sangat belanjawan pembangunan sampai 71 bilion? Kerana pertama, dalam keadaan sekarang memadai dengan seperti tahun yang lepas, kerana pekerja sektor construction pun sekarang pekerjanya pun tak ada dan pembangunan itu mengambil masa setahun, 2 tahun dan sebagainya. Jadi wang itu kita tumpukan kepada wang COVID itu. Itu perkara yang kedua yang perlu dipinda. Perkara yang ketiga, perkara yang saya muskilkan. Saya semak dalam buku yang tebal ini, anggaran belanjawan ini, pada muka surat 107. Perbelanjaan di bawah jabatan Perdana Menteri. Timbalan Menteri lihat, di dalam muka surat 107 itu ada projek khas di bawah jabatan Perdana Menteri sebanyak 1 bilion. Biar betul deh. Projek khas tu apa? Saya cari footnote nota kaki tak ada. Mana boleh. Wang sebanyak 1 bilion ini lebih besar daripada belanjawan setengah-setengah negeri dalam semenanjung kita. Jadi, saya minta kepada Menteri Kewangan, semak pula. Bukan kita terus nak tuduh apa-apa. Dalam pengulungan nanti, bahagian jabatan Perdana Menteri, kena terang, 1 bilion projek khas ini projek apa? Kalau tak dapat jawapan yang jelas, kita kena tolak bajet ini. Yang kedua, Timbalan Menteri lihat ya, iaitu pada muka surat 155, saya jumpa lagi satu peruntukan di bawah Kementerian Kewangan sendiri, pelbagai suntikan modal sebanyak 13.61 bilion. Hanya dalam satu garis saja. Satu baris, pelbagai suntikan modal 13.6 bilion. Ini modal apa ni? Suntik apa ni? Jadi kena jawab ini. Kalau tidak, tak boleh lulus bajet ini. Walaupun ada yang baik bajet ini bukan RM13, 13.61 bilion. Itu yang saya muskilkan. Saya tak tuduh apa. Saya bersangka baik. Minta jelaskan. Yang keempat, yang saya bantah. Ini bantah. Kalau yang saya bantah ini tidak diubah, saya beritahu dengan ikhlas, saya akan tolak belanjawan ini. Pertama ialah jasa. Sampai 85.5 juta di bawah Kementerian, apa nama kementerian ni? Komunikasi dan Multimedia. Lebih baik 85 juta itu kita bagi kepada Radio dan Televisyen Malaysia, RTM, supaya dia jadi RTM yang terbaik di dunia. Kita bagi duit itu kepada Jabatan Penerangan di daerah-daerah. Itu saya bantah. Dan lagi satu ni ada penjana, apa ni? Penggerak komuniti tempatan, 8.63 juta. Kenapa NGO ini saja dapat? Banyak NGO seluruh negara ini pun Timbalan Menteri, ini ada konflik of interest. Ada konflik of interest. Tuan Speaker. Teruskan. Yang kelima, apa yang saya syorkan. Yang saya syorkan dan saya minta. Ramai dah sebut, saya ulang semula. Iaitu moratorium. Bayar bank ini dilanjutkan penangguhan 6 bulan lagi. Kenapa? Kerana kumpulan M40 dia tak dapat yang penjana, yang prihatin itu. Tapi kalau moratorium ini dilaksanakan lagi sedikit sebanyak, membantu mereka. Jumlah rakyat akan yang dapat faedah jika kita, yang berhormat Menteri Kewangan, dapat panjangkan moratorium ini. 8 juta rakyat kita dapat selamatkan pekerjaan dan juga perniagaan. Akhir sekali, Tuan Speaker, sebagai kesimpulan, saya menganggap belanjawan 2021 ini adalah undi percaya kepada kerajaan hari ini. Sekiranya pada 26
November minggu depan belanjawan ini ditolak oleh Dewan ini, anggaplah itu sebagai Perdana Menteri dan kerajaan hilang kepercayaan daripada ahli-ahli parlimen. Jadi saya berharap kepada Menteri Kewangan, jika sayangkan kerajaan PN ini daripada ditolak, buatlah pindaan. Dengar apa yang kami cakap, apa yang kami tuntut, apa suara rakyat. Jika tidak, akan jatuh kerajaan ini pada 26 November minggu depan. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Saya mempersilakan Yang Berhormat